Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan Facebook. Kali ini saya bersiaran di page Facebook Nur Aminah Omar. Baik, jadi hari ini saya bawakan satu topik. Ini sebenarnya topik ini merupakan salah satu soalan. Saya terima sebuah email. Tak salah saya minggu lepas ada sebuah email. Jauh email tu jauh dari Sabah. Jadi Cik Puan ni bertanya, atas urusan dan keadaan tertentu beliau perlu menutup syarikat PLT yang sudah dibuka. Jadi ada beberapa isu yang berkaitan yang menyebabkan beliau tidak dapat meneruskan apa-apa rancangan tambahan kerana disebabkan syarikat PLT ini yang tidak beroperasi dan tidak diteruskan. Maka beliau membuat keputusan untuk menutup beliau mahu menutup syarikat PLT. Jadi sebenarnya tuan dan puan, perkara-perkara begini tuan dan puan boleh terus rujuk sekiranya tuan dan puan pergi terus ke laman web SSM atau terus bertemu dengan pegawai SSM, tuan dan puan terus akan dapat maklumat bagaimana untuk menutup syarikat PLT. Tetapi video kali ini saya ingin bawakan maklumat juga yang sama, tetapi saya rumuskan supaya dia menjadi satu perkara yang tuan dan puan nampak lebih praktikal untuk dibuat. Sebenarnya untuk pembukaan syarikat PLT juga tuan dan puan sudah boleh buat secara online. Jadi untuk menutupnya adalah sama, iaitu kita buat permohonan di atas talian secara online untuk menutup syarikat PLT. Jadi tuan dan puan boleh terus pergi ke www.myllp.com.my. Dia sebenarnya adalah salah satu website di bawah SSM, tetapi dia khusus untuk LLP. Saya ulang sekali lagi, www.myllp.com.my. Jadi permohonan untuk menutup ini mestilah dihantar oleh compliance officer. Maksudnya siapakah yang dilantik sebagai pegawai pematuhan. Sekiranya tidak ada lantikan khusus, bermakna semua orang, maksudnya semua perkongsi. Kalau ada 2 atau 3, semua perkongsi itu adalah pegawai pematuhan. Tapi kalau memang ada lantikan, katalah saya ataupun dengan partner saya ataupun saya seorang saja ataupun dia sahaja yang perlu menguruskan hal-hal ini, maka beliaulah yang perlu membuat permohonan. Jadi pegawai pematuhan ini boleh jadi juga company secretary yang kita lantik. Jadi kalau kita lantik company secretary untuk jadi compliance officer, maka kita boleh maklumkan kepada beliau yang akan buat proses permohonan ni. Dia akan mohon dulu dekat website www.myllp.com.my itu memang ada satu bahagian untuk membuat permohonan menutup syarikat PLT, tapi dalam situ ayatnya adalah pembubaran syarikat perkongsian PLT. Okey. Jadi ada yuran yang dikenakan. Dalam pengetahuan saya yurannya adalah RM100. Yurannya itu yuran permohonan, bukan yuran kos menutup. Nak pohon tu saja sebenarnya adalah RM100. Jadi dalam tempoh permohonan ini ada beberapa peraturan di dalam tu. Jadi dia ada tempoh-tempoh tertentu. Contohlah kata ada lanjutan tempoh masa. Katalah kalau kita kata dalam kita punya permohonan nak menutup tu tadi, dia ada beberapa yuran lanjutan sekiranya kita nak minta lanjutkan. Jadi yuran tu tidak tertakluk kepada RM100 sahaja, tetapi kalau ada lagi perkara-perkara lain yang kita delay ke apa ke, dia akan ada bayaran tambahan. Okey. Jadi macam mana katalah kalau contoh kita dah submit nak tutup tapi kita tak jadi tutup pun boleh. Kita tarik balik. Maksudnya kita boleh tarik balik penutupan tu. Nak tarik balik penutupan pun ada kos juga. Dalam sepanjang maklumat saya ada yuran dia kalau kita nak tarik balik. Kita nak tutup tapi tak jadi. Jadi nak tarik balik tu RM100 lagi yuran dia. Okey. Jadi apabila kita nak menutup tu sebenarnya akan ada satu ruang diberi kepada bantahan. Jadi untuk memastikan tak ada bantahan untuk kita tutup, itulah yang ada dalam tempoh 30 hari daripada cadangan kita nak tutup tu. Katalah saya submit permohonan hari ini 1 hari bulan. Maka dalam tempoh 30 hari permohonan saya tu maksudnya bila saya dah letak notis nak tutup tu, sebenarnya dalam tempoh tu saya perlu terbitkan notis di surat khabar. Jadi bila keluarkan notis di surat khabar, inilah yang sebenarnya memakan kos yang banyak. Tak silap saya antara
antara 1,800 antara 1,500 ke 1,500. Jadi dia memang ada satu tata cara yang kita perlu keluarkan notis. Dia tuan dan puan macam kita keluarkan notis mahkamah. Contoh kita ada masalah, kita ada isu untuk memanggil pasangan kita masuk ke mahkamah. Jadi mahkamah sebenarnya dia ada satu prosedur di mana dia buat notis di surat khabar. Jadi bila notis tu dikeluarkan dan dalam konteks ini notis yang kita keluarkan adalah untuk menutup syarikat PLT tu. Jadi notis tu akan dikeluarkan. Jadi kalau tak ada bantahan barulah proses penutupan itu akan dijalankan secara sah. Jadi dalam pembubaran PLT ataupun kita kata kita nak tutup PLT itu, kita keluarkan notis, dan notis tu ada satu tempoh lah yang mana dia mesti kalau ada orang ada bantah. Contoh, saya ada 5 pekongsi. Jadi 3 pekongsi dah kata nak tutup. Tapi 2 ni lagi sebenarnya tak setuju. Tapi 3 ni degil, dia hantar juga nak buat notis penutupan. Jadi ada 2 orang ini dia boleh buat bantahan. Macam mana bantahan dibuat? Bantahan dibuat dengan menulis lah. Maksudnya kena hubungi SSM dengan dalam bentuk bertulis untuk menyatakan bantahan kepada penutupan ataupun pembubaran syarikat PLT itu. Jadi tuan dan puan, pembubaran syarikat PLT ni teknikalnya nampak macam susah, tapi sebenarnya dia adalah satu proses yang lebih mudah. Saya maklumkan proses penutupan syarikat PLT lebih mudah daripada syarikat sedia berhad. Jadi kalau tuan dan puan kata susahlah nak tutup, sebenarnya nak mula tu memang mudah, nak tutup tu susah, terutama sekiranya ada dalam syarikat-syarikat berkenaan komitmen yang masih belum dilangsaikan. Contoh saya bagi contoh syarikat PLT tadi ada 5 orang, 3 dah bersetuju nak tutup tapi 2 tak bersetuju kerana mungkin ada sebab-sebab lain. Contoh, ada hutang yang belum dibayar. Hutang kepada partner ke, kepada pekongsi ke, ataupun hutang kepada supplier ke, ada hutang-hutang tertentu yang belum dibayar, maka sama ada pekongsi ataupun orang-orang yang ada kepentingan dalam syarikat itu boleh menghantar bantahan kepada penutupan itu. Jadi sehingga mana penutupan itu tidak ada bantahan, maka penutupan syarikat PLT boleh diteruskan macam biasa. Jadi tuan dan puan pertama tadi step-stepnya tu sangat teknikal. Tuan dan puan boleh rujuk di laman web SSM. Tuan dan puan nak tutup ataupun nak bubarkan syarikat PLT ni, terus pergi ke laman web www.myllp.com.my. Dalam tu memang ada satu section nak buat permohonan. So hantar permohonan. Siapa yang boleh pohon untuk tutup PLT ni adalah sama ada pekongsi sendiri ataupun pekongsi yang dilantik menjadi compliance officer. Kalau tak ada lantikan, maksudnya semua tu kita bersetuju 3 atau 5 orang tu semua jadi compliance officer. Jadi ini bergantung kepada macam mana tuan susun tadi. Kalau tuan dan puan lantik company secretary jadi compliance officer, maka dia yang akan buat permohonan mewakili syarikat. Jadi ada yuran kat situ dalam RM100 dalam pengetahuan saya. Tapi kalau ada lanjutan ke, ada isu-isu lain, dia akan ada yuran-yuran tambahan. Kemudian bila kita buat permohonan ni, tiba-tiba kita rasa tak jadilah nak tutup, kita nak tarik balik pun boleh, ada yuran lagi kat situ kena bayar. Dan apabila kita dah hantar nak tutup tu tadi, kita sebenarnya perlu mengisytiharkan di dalam orang kata surat khabar, mesti ada keluarkan satu notis di surat khabar. Itu yang akan mengambil kos lebih sikit. Jadi total dia tu mungkin akan mencecah antara 1,500 ke 1,800 bergantung kepada apa yang tuan dan puan uruskan tadi itu. Itu dalam pengetahuan saya. Tetapi tuan dan puan sebaiknya pergilah terus merujuk kepada company secretary ataupun compliance officer yang menguruskan syarikat PLT tuan dan puan. Kalau tuan dan puan yang urus sendiri dan tak tahu apa-apa, pergi dulu www.myllp.com.my. Dia adalah sebahagian daripada website SSM. Jadi saya doakan tuan dan puan, urusan tuan dan puan dalam hal-hal persyarikatan ini dimudahkan, kerana atas pengalaman saya sendiri tuan dan puan, perkara ini kita nampak kecil, kita nampak macam tak ada isu lah, asalkan buat sale banyak-banyak tak ada masalah. Sebenarnya bukan, kerana perkara kecil inilah yang melibatkan business formation, yang melibatkan the formalization of business, yang akan ada kesan kepada growth dan perkembangan secara rancangan kita dalam bisnes. Jadi kalau kita masih ada masalah teknikal ni, tak selesai-selesai lagi, masih bergaduh dengan partner, masih tak ada persetujuan, masih nak keluar PLT tak boleh, nak buka lain tak boleh. Jadi kalau masih ada isu ni tuan dan puan, adalah sangat sukar untuk tuan dan puan bergerak dengan lancar dalam perancangan bisnes. Jadi selesaikanlah, walaupun kecil, yang ini adalah benda penting untuk diselesaikan kerana dia melibatkan compliance, iaitu pematuhan dalam perniagaan. Kita buka enterprise, kita buka PLT dan berhad, ini sebenarnya untuk memastikan perniagaan kita itu dijalankan secara formal, secara standard dan mematuhi peraturan-peraturan
Bukanlah kita buat bisnes tu sebab nak patuhi peraturan, bukan. Tetapi apabila kita buat apa-apa pun, kita mesti ada satu peraturan supaya hidup kita ini harmoni. Peraturan ni sebenarnya bukan, rules are not meant to be broken. Rules are there to ensure that we live in harmony. We live in harmony. Jadi untuk itu tuan-tuan puan, saya doakan yang baik-baik saja, apa saja urusan tuan-tuan puan. Jadi kita lihat kepada solusi apa yang kita boleh buat, insya-Allah lambat atau cepat sahaja itu perbezaannya. Jadi kepada tuan-tuan puan, boleh kongsikan video ini kerana dia melibatkan perbincangan secara teknikal dan juga secara ringkasnya untuk menutup sebuah syarikat PLT. Kalau dalam bahasa standardnya adalah pembubaran, ayatnya begitu. Membubarkan pembubaran perkongsian syarikat PLT. Pembubaran perkongsian PLT ataupun pembubaran perkongsian liability terhad. Bahasa kita mudahnya nak tutup syarikat PLT. Itu saja. Alright, baik, untuk itu tuan-tuan puan, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang follow dan mengikuti perkembangan dan program-program yang dijalankan insyaAllah dari masa ke semasa. Oleh itu, Assalamualaikum.